Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani bersama saya Zulfitri Yusof. Malam ini kita nak bercerita mengenai pemikiran baru dalam mencegah ataupun memerangi jenayah, dan hari ini ini bersusulan daripada apa yang dikatakan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar baru-baru ini, mengatakan bahawa Jabatan Pencegahan Jenayah akan ditubuhkan di bawah PDRM, di mana ini adalah salah satu usaha untuk menggembling kerjasama daripada masyarakat, daripada orang ramai dan juga orang kumpulan yang berkepentingan untuk bekerjasama dengan polis untuk memberantas jenayah, di mana salah satu kajiannya katanya peranan jabatan itu kelak akan mengkaji, menstrategi dan mengoperasikan kaedah-kaedah pencegahan jenayah sesuai dengan keadaan dan masa serta selaras dengan matlamat untuk mengurangkan jenayah. Dan beberapa individu ataupun mereka yang seperti Tan Sri Lamtai dan sebagainya memberikan responnya. Jadi malam ini kita nak melihat bagaimana ini dapat dilakukan dengan cara yang lebih tersusun dan lebih terbaik, dan bagaimana kaedah untuk mendapatkan kerjasama daripada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih lancar. Jadi untuk bercerita mengenai perkara ini, saya bersama dengan Datuk Akbar Sattar, pakar kriminologi kita, bersama kita dalam Agenda Awani pada malam ini. Datuk, kalau kita lihat kes jenayah hari ini agak menjadi perkara yang sangat meruncingkan masyarakat pada hari ini, berada di tahap yang teratas sekali dalam perkara yang menjadi perhatian dan juga menjadi keruncingan masyarakat. Tapi apabila wujudnya Jabatan Pencegahan Jenayah ini, bagaimana kita memahami struktur dan juga bagaimana kita memahami keperluannya, kerana ini adalah salah satu kejayaan turunnya kadar jenayah di beberapa negara di luar negara khususnya, dan bagaimana apabila tertubuhnya atau ingin menubuhkannya nanti, perkara-perkara yang perlu diambil kira dalam melakukan strategi pelaksanaannya bagaimana, Datuk? Terima kasih ya. Saya rasa penubuhan bahagian atau unit pencegah jenayah itu merupakan satu cadangan yang baik ya. Kerana saya dapati kini ya polis telah mencapai satu tahap yang tinggi ya. Dan kejayaan mereka iaitu sejak penubuhan lebih kurang 200 tahun yang lalu ya. Dan mereka telah menempuh beberapa pembaharuan ya, termasuk memperkenalkan community policing ya, yang mana ia lebih rapat dengan rakyat dan masyarakat, dan ini merupakan satu pendekatan baru ya, yang mana kebanyakan daripada negara-negara telah pun mengimplementasikan community policing ini ke tahap yang maksimal. Walau bagaimanapun saya dapati cuma ada 1-2 negeri saja yang memenuhi ya kriteria community policing ini. Pun begitu, di negara-negara barat mereka telah pergi ke satu tahap lain, kepada satu konsep ya, yang dikenali sebagai problem oriented policing, yang mana ia merupakan satu konsep juga mendekatkan diri dengan rakyat. Bahkan juga mereka mempunyai satu sistem yang dikenali sebagai SARA. SARA maknanya mereka akan scan sesuatu tempat itu, scan. Lepas itu mereka akan buat analisa apakah masalah-masalah di sesuatu berlaku jenayah itu. Dan satu lagi, mereka akan respon kepada apa yang telah dianalisa itu. Kalau mereka telah responnya baik, maka mereka akan buat assessment dahulu. Jika sekiranya assessment itu baik, mereka akan perkenalkan cadangan-cadangan itu kepada kepolisian lain. Sebagai contoh ya, katakanlah satu tempat itu mempunyai satu bangunan itu satu bangunan yang terbengkalai ya, yang mana ia akan memberi peluang kepada penagih-penagih dadah ya, dan penjenayah untuk berhimpun dan juga melakukan perkara yang tak baik. Tetapi dengan konsep problem oriented community ini, maka policing ini, maka apa yang mereka perlu ialah pihak polis akan bekerjasama dengan persatuan penduduk ya, tanpa menggunakan anggota sendiri, dan juga Dewan Bandaraya ataupun majlis tempatan untuk cat semula bangunan-bangunan itu supaya ia menjadi cantik dan boleh mengelakkan dan juga mengurangkan jenayah. Itu merupakan satu konsep yang begitu baik sekali yang diperkenalkan di kebanyakan negara di Amerika. Jadi mereka ini bukan saja menggabungkan ya, pegawai-pegawai polis, mereka juga mendapat pandangan daripada pakar-pakar environmental criminologist ya, dan juga pakar-pakar perancangan bandar ya, yang akan membuat satu dasar pembangunan sesebuah bandar itu ke tahap yang lebih baik dan kurang jenayah. Kalau kita bercerita mengenai kerjasama ini, sebelum saya pergi kepada
komuniti, polis dan komuniti dan sebagainya. Datuk bercerita mengenai kepakaran dan bagaimana hal-hal pencegahan jenayah hari ini perlu melihat lebih daripada segala yang konvensional ataupun perkara yang biasa kita lalui 5 atau 10 tahun lalu. Bagaimana kepakaran bagaimana yang perlu diambil kira dan juga dilihat yang perlu diambil kira oleh pihak polis atau Jabatan Pencegahan Jenayah untuk merangka strategi dan sebagainya. Datuk menyebut mengenai environmental criminologis dan sebagainya. Okay. Apa bidang-bidang baru, perkara-perkara baru yang perlu diambil kira dalam pencegahan jenayah pada hari ini? Selalunya sebelum suatu bandar diwujud, ia ataupun sesuatu tempat itu dibangunkan, ia memerlukan satu perancangan yang holistik. Maknanya kepakaran itu perlu terdiri pada environmental criminologist dan juga pihak perancang bandar dan anggota-anggota polis yang memberi pandangan-pandangan untuk menentukan supaya perancangan sebuah bandar itu dapat mengurangkan jenayah. Jadi mereka menggunakan institusi-institusi yang saya sebutkan tadi. Berlainan dengan negara kita, saya rasa kita ini tidak mengambil berat mengenai ciri-ciri keselamatan dan juga pandangan-pandangan pakar yang mana kita bukan saja boleh mengelak jenayah dalam jangka masa pendek bahkan juga dalam sepanjang. Kita perlu ingat bahawa jika sekiranya kita melakukan sesuatu melakukan sesuatu untuk mengurangkan jenayah, kita perlu ingat bahawa yang paling penting kita perlu melihat kepada root cause dia. Kerana kalau kita hanya mementingkan sesuatu kawasan saja untuk mengurangkan jenayah, penjenayah ini dapat lain pula dan melarikan tempat lain pula. Jadi ini merupakan satu holistik dan kita terpaksa mencari apakah sebab-sebab mereka melakukan jenayah ini. Adakah disebabkan oleh faktor ekonomi, adakah disebabkan oleh faktor upbringing ataupun faktor-faktor lain yang menyebabkan mereka telah tergolong pada golongan ini. Adakah faktor-faktor peer group Jadi ini merupakan satu perkara yang begitu penting, memerlukan gembling di antara pakar-pakar untuk menyelesaikan masalah yang begitu rumit ini. Okey, masalah jenayah hari ini begitu rumit dan juga bagaimana kita melihat, bahawa kita bercerita mengenai masyarakat perlu menggembling usaha ataupun kerjasama dengan pihak polis, kita bercerita mengenai NGO perlu bekerjasama dengan polis dan setiap inisiatif perlu dilibatkan sama. Tapi dalam aspek ini kita bercerita mengenai jumlah rakyat yang teramai dan bagaimana untuk menggembling usaha itu mesej yang disampaikan kepada mereka harus dekat dan juga lebih mudah. Dan mungkin kalau saya melihat kepada contoh di laman web Jabatan Pencegahan Jenayah di Hong Kong contohnya, bahasa-bahasa ataupun cara ataupun kempen yang dijalankan, ceramah-ceramah yang dijalankan lebih mesra kepada rakyat dan sebagainya. Bagaimana strategi itu dapat digunakan? Kita nak berhenti rehat seketika dulu, Datuk. Kita sambung perbincangan kita selepas ini dalam agenda awal ni. Kita berhenti dulu. Bertemu lagi kita dalam agenda awal ini. Kita masih bercerita mengenai pemikiran baru untuk mencegah jenayah dan baru-baru ini Naib Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Tan Sri Lamtai juga berkata bahawa masyarakat perlu menggembling usaha dan tidak hanya menyalahkan pihak polis saja untuk mencegah jenayah. Katanya agensi kerajaan, badan kehakiman dan seluruh anggota masyarakat perlu bekerjasama dan sebagainya. Dalam aspek ini, Datuk, kalau saya sebagai rakyat biasa atau mereka yang di bawah sana, kita akan tanya, kerjasama yang bagaimana saya boleh lakukan? Satu perkara. Dan bagaimana dalam aspek ini kita untuk menggembling kerjasama dan sebagainya, mesej kita mungkin boleh pergi kepada perkara yang paling mudah. Mesej untuk disampaikan untuk mereka bertindak, untuk memberi kerjasama dan mengembling usaha itu mungkin dapat dilakukan dengan cara yang paling mudah sekali. Saya memberi contoh kepada laman web di Jabatan Pencegahan Jenayah di Polis Hong Kong contohnya. Antara salah satu contoh yang disebut ramai juga dalam aspek ini. Bahasa yang digunakan ataupun paparan grafik, paparan video dan sebagainya, ianya cukup mudah dan mesra dengan pengguna. Dan akhirnya nanti kita tidak mahu sesuatu inisiatif yang dilakukan dalam transformasi mencegah jenayah dan sebagainya ini akan bergantung mungkin kepada teknologi semata. Tetapi pada paling asas itu sendiri, bagaimana masyarakat dibekalkan maklumat yang secukupnya dan maklumat itu dapat digunakan dengan lebih baik dan lebih mudah sebenarnya. Begini kita cakap secara keseluruhan. Kalau kita lihat laman web syarikat-syarikat ataupun organisasi kerajaan di Malaysia, kebanyakan daripada laman web ini lebih penting kepada cerita-cerita dalaman, iaitu untuk kepentingan pegawai-pegawai, bukan kepada kepada orang luaran. Ini merupakan satu kelemahan. Sedangkan negara lain, mereka laman web itu adalah
keperluan mereka adalah untuk kemudahan orang ramai. Kita mesti perlu fikir dengan sampai habisnya apakah peranan laman web itu yang patut dipamerkan di dalam sebuah internet, dan itu merupakan satu perkara. Satu lagi saya dapati kita punya strategi yang memberi ceramah saya rasa tidak boleh pakai lagi kepada generasi-generasi Y. Kerana kita perlu memikirkan tindakan ataupun strategi-strategi yang lain yang boleh memikat kepada generasi-generasi Y cara bagaimana untuk mencegah jenayah. Sebagai contohnya ada seorang dua yang mempunyai ikon merupakan ikon, mereka dapat mempengaruhi, dan cara mereka berdebat itu boleh dan juga merupakan satu strategi atau pendekatan yang baik yang boleh menarik perhatian orang ramai. Jadi ini merupakan satu perkara yang mustahak saya rasa. Inisiatif dah dilakukan. Kita dah bercerita tadi mengenai bagaimana beberapa kalau di Selangor tu ada My Distress dan sebagainya. Di Johor pun juga ada inisiatif-inisiatif seperti itu. Inisiatif dah dilakukan sekarang ini untuk melibatkan semua masyarakat dalam pencegahan jenayah. Tetapi dalam aspek yang bagaimana kita melihat bahawa mungkin ada idea-idea baru yang boleh dilakukan lagi supaya kalau adanya Jabatan Pencegahan Jenayah dan sebagainya, ianya dapat mengembling usaha yang lebih menyeluruh. Apa mungkin kita buat SWOT analisis sedikitlah, apa benda yang kurangnya atau apa kekuatan yang dah hadir pada hari ini yang dapat digunakan pakai untuk kita menjalankan pelaksanaan pencegahan jenayah yang lebih baik. Begini kalau kita lihat kepada My Distress yang diperkenalkan oleh polis kontijen di Selangor, itu merupakan satu alat yang begitu mustahak sekali. Sebab saya pernah banding waktu apabila kita gunakan My Distress yang diperkenalkan oleh polis Selangor itu, tak sampai 4 minit polis telah tiba kepada tempat itu. Itu merupakan satu perkara yang terbaik dalam dunia saya rasa. Kalau kita pergi ke New York, iaitu NYDP, ia memakan masa lebih kurang 6-7 minit. Saya rasa perkara ini adalah satu yang mustahak jika kita perkenalkan kepada seluruh negara, dan ini boleh membenteraskan jenayah dengan begitu cepat sekali kerana sistem ini merupakan satu sistem yang terbaik. Selain daripada itu, saya dapati bahawa jika kita pergi ke LA ataupun New York, mereka untuk mengurangkan anggota, apa yang mereka buat ialah mereka menggunakan teknologi. Iaitu salah satu teknologi yang diperkenalkan ialah menggunakan earthquake sensor. Jadi earthquake sensor itu diletak di tempat-tempat spot yang mana banyak jenayah berlaku. Selalunya jenayah tembak menembak. Jadi apabila tembak menembak berlaku, automatically secara tak langsung sebuah balai polis ataupun polis department di mana ataupun polis akan dapat mengesan dengan cara yang begitu mudah sekali. Selain daripada itu, mereka juga menggunakan satu alat sensor yang diletak di kereta mereka, iaitu tak perlu dengan hanya melalui di tempat-tempat meletak kereta, dan mereka dapat mengesan sama ada sesebuah kereta itu mempunyai road tag atau tidak, ataupun kereta itu dicuri dan sebagainya. Jadi ini boleh mengurangkan kegunaan anggota-anggota. Jadi ini merupakan teknologi yang banyak diperkenalkan. Teknologi banyak diperkenalkan, tapi implementasi dan juga kesesuaian kita di Malaysia mungkin berbeza sikit. Mungkin pada pandangan Datuk, bagaimana kita melihat keadaan kita di sini, keadaan jenayah itu mungkin ada fokus yang jenayah jalanan sebagai contoh kalau dapat diberikan. Bagaimana aspek teknologi itu, mungkin kalau sebagai pengguna kita akan merasakan bahawa kebergantungan itu penuh kepada teknologi, tapi dalam masa sama banyak lagi aspek-aspek lain. Contohnya polis pun boleh anggota mesti ada di kawasan hotspot contohnya, kerana ianya berkaitan juga dengan persepsi dan sebagainya. Pada pandangan Datuk bagaimana? Begini sebelum sesuatu jenayah itu berlaku, ada satu teori yang dikenali sebagai routine activity teori. Yang mana sebelum satu jenayah itu berlaku, ia memerlukan motivated offender, iaitu orang yang nak mencuri atau nak melakukan jenayah. Dan yang kedua ialah disebabkan oleh absence of guardian. Maknanya tidak ada polis di sana. Jadi dengan adanya polis di kawasan-kawasan itu menyebabkan penjenayah akan lari daripada tempat itu. Dan yang ketiga ialah apa dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai sesuatu yang kebanyakan kita takut ditangkap dan sebagainya. Ya. Maknanya tiga lah. Jadi oleh kerana disebabkan oleh tiga perkara inilah menyebabkan penjenayah akan berlaku. Jadi dengan adanya polis-polis yang meronda di kawasan-kawasan itu, menyebabkan penjenayah tidak akan berani untuk melakukan sesuatu jenayah. Jadi ini merupakan satu yang
yang baguslah untuk dilakukan. Okey Datuk, kita nak berhenti seketika dahulu, tapi selepas ni kita nak bercerita bagaimana kalau kita lihat daripada dua blok ini kita melihat bahawa keperluan pencegahan jenayah hari ini melibatkan teknologi satu perkara dan juga kekuatan anggota polis itu dalam masa yang sama. Gabungan keduanya akan mengimbangkan keduanya kepada pencegahan jenayah. Selepas ini bagaimana kita melihat kepada usaha-usaha kumpulan-kumpulan tertentu, contohnya kumpulan yang pencegahan jenayah dan sebagainya, kumpulan-kumpulan masyarakat sivil sebagai contoh dapat membantu kepada pencegahan jenayah. Itu perbincangan kita di blok terakhir. Kita berhenti seketika dahulu. Okey, betul lagi kita dalam agenda awal ini. Datuk, kalau kita bercerita mengenai kerjasama untuk mencegah jenayah dan sebagainya, kita sering melihat bahawa mungkin daripada kumpulan-kumpulan kecil ataupun kumpulan komuniti di Persatuan Kawasan Penduduk lah contohnya, yang selalu keluar untuk berjaga malam dan sebagainya bersama dengan pihak polis. Tapi hari ini keperluan kerjasama itu perlu dilihat dengan skop yang lebih meluas. Syarikat-syarikat korporat ataupun syarikat-syarikat kecil dan sebagainya, kumpulan-kumpulan perniagaan perlu terus bekerjasama dengan polis kerana ini melibatkan mungkin mereka yang di bawah pekerja-pekerja di bawah syarikat dan sebagainya, dan stakeholder yang lebih meluas dapat digembling lagi untuk bekerjasama dalam pencegahan jenayah. Bagaimana ini dapat dilakukan? Kerana akhirnya nanti mereka juga tertanya apa sumbangan yang boleh dilakukan dalam bentuk cara yang paling mudah bagaimana. Bagaimana pandangan Datuk? Saya rasa sudah sampai masa iaitu syarikat dulu ada mula kembali iaitu membantu polis mengadakan membantu polis lah. Dan kadang-kadang mereka juga mempunyai hari-hari keluarga yang mana mereka juga menjemput polis untuk mengambil bahagian. Saya bagi contoh seperti polis di Taman Tun Dr. Ismail di mana saya duduk di situ hari Maulidul Rasul dan sebagainya, hari-hari kebesaran Islam polis juga mengambil bahagian bersama-sama, kita memegang spanduk dan berjalan bersama-sama dengan komuniti. Dan ini merupakan satu komuniti policing yang baik yang mana mereka bukan saja peranan mereka mencegah jenayah, bahkan juga mereka mengambil bahagian dan juga kenal dengan orang-orang tempatan di sana. Jadi kalau ada orang lain kita dapat kenal siapa dan sebagainya. Ya. Cuma saya rasa masalah satu yang kebanyakan dari syarikat yang saya tahu tak mahu juga terlibat dan membantu dalam mengadakan program ini kerana mereka tidak diiktiraf. Rupanya mereka ni ingin pengiktirafan. Sekurang-kurangnya kita hantar surat penghargaan dan juga CJ yang memberi pengiktirafan. Jadi mereka perlukan perkara-perkara itu. Jadi dengan adanya kepimpinan baru polis, saya rasa perkara-perkara sebegini perlu dititik beratkan supaya masyarakat dapat mempergiatkan diri dan juga melibatkan diri untuk sama-sama mencegahkan jenayah. Kerana kita dapat tahu, kita perlu tahu bahawa kalau difikirkan mengenai selamat dalam Asia, kalau ikut TNS International, kita merupakan sebuah negara yang paling selamat dan juga di Asia Tenggara nombor 4 dan 19 atau 20 di seluruh dunia. Jadi ini merupakan satu perkembangan yang baik kepada negara dan kita juga sebagai masyarakat saya rasa perlu memberi sokongan yang penuh dan juga memberi sokongan yang padu. Dan jangan kritik yang tanpa usul periksa, dan juga selalunya polis ini dinilai dari segi dia punya kesalahan. Jadi jarang masyarakat kita mengatakan terima kasih kepada polis, sedangkan kita hidup senang lenang dan juga keselamatan anak, bini, isteri dan sebagainya, keluarga berada dalam tahap yang begitu baik sekali. Jadi Datuk, inilah masalah kita. Okey, Datuk, kita tadi bercerita mengenai bagaimana pengiktirafan sumbangan dan sebagainya. Dan mungkin inilah satu masa ataupun salah satu daripada aspek untuk mengurangkan kadar jenayah dan juga mengiktiraf penglibatan masyarakat itu dengan adanya pengiktirafan yang Datuk katakan tadi itu. Dalam masa yang sama mungkin dengan pengiktirafan itu juga dapat dijadikan contoh atau role model kepada individu, kepada kumpulan-kumpulan tertentu untuk terus bekerjasama dengan pihak polis. Bagaimana strategi ini ataupun cara ini adalah salah satu cara terbaik ataupun yang paling mudah pun sebenarnya untuk dilakukan dalam usaha untuk menggembling kerjasama yang lebih menyeluruh daripada masyarakat. Saya rasa sudah sampai masa jugalah. Polis hendaklah berada bersama rakyat. Tapi saya nampak macam mereka ni sudah merupakan user friendly dan ke tahap yang bagus sekali. Cuba kita bandingkan
40-50 tahun dulu ya. Apabila saya berada di bandar yang kecil ya. Apabila saya menunggang menaiki basikal ya. Apabila basikal semasa saya naik basikal saya tak ada lampu. Tapi apabila saya melihat polis, saya akan turun dan menolak basikal itu. Kenapa saya buat demikian? Adakah saya diajar oleh bapa saya ataupun saya dengan sendirinya menghormati polis ataupun itulah keadaan sebenar pada waktu dahulu. Dan saya rasa kini perkara sebegini boleh juga kita buat dengan syarat kedua-dua pihak ya, iaitu rakyat mesti hormati polis sebagai seorang yang mempunyai kuasa menjaga keamanan negara, dan juga polis juga perlu juga bersifat profesional, mesra rakyat, dan juga cuba memperkenalkan sistem kepolisian yang terbaik di dunia supaya sama-sama kita dapat membendung jenayah. Dan satu lagi ya, kita kena ingat iaitu polis ini bukan sole guardians of law and order. Maknanya peranan masyarakat itu begitu penting sekali. Dan kita hendaklah memberi sokongan yang penuh, jangan secara yang tak baik ya mengkritik dengan tidak mempunyai dalam kita bercerita mengenai aspek pencegahan jenayah hari ini. Jenayah yang berlaku pada hari ini pun lebih rumit dan lebih sophisticated berbanding yang dahulu. Jadi mungkin implementasi itu mungkin agak radikal berakyat. Contohnya tadi Datuk, semasa kita berhenti lihat tadi ada mengatakan mengenai crime mapping di Las Vegas dan sebagainya. Bagaimana kita dapat mulakan mungkin menuju ke arah yang lebih penggunaan teknologi itu mungkin dapat diselaraskan ataupun dapat dimulakan dengan lebih cara yang lebih baik supaya tidak sekadar letakkan CCTV semata dan rakyat tidak tahu apakah hasilnya, tapi mereka sendiri mengetahui fungsi dan juga keberkesanan teknologi itu dalam pencegahan jenayah contohnya, Datuk. Seminit lebih kurang tadi. Saya rasa itulah yang mustahak ialah kita perlu mempunyai satu website yang simple dan boleh memahami dan rakyat boleh memahami. Dan website itu mempunyai peranan yang begitu penting cara-cara untuk mencegah jenayah dan bukan untuk kepentingan dalaman. Itu merupakan satu perkara penting. Dan juga di luar negeri yang mana kita mereka menggunakan crime mapping ya. Crime mapping ini boleh menunjukkan di mana kawasan-kawasan selamat dan selamat dengan hanya memetik di skrin komputer dan kita dapat tahu tahap sesuatu jenayah di kawasan yang tertentu. Tapi cara yang konvensional lama, ceramah, kempen dan sebagainya masih lagi perlu, tapi perlukan pendekatan yang lebih segar. Saya rasa lebih segar dan mesti tukar ya, kerana penonton atau pendengar ceramah sekarang tak interaktif dan juga lebih menarik. Mereka lebih menarik dan cari cara-cara yang terbaik. Ada setengah daripada penceramah agama yang mana mereka boleh menarik beribu-ribu golongan muda. Pengikut dan sebagainya. Jadi pengikut ini merupakan satu juga approach yang kita baru kita boleh sediakan juga dalam pencegahan jenayah. Saya tahu orang macam ni adalah begitu mustahak kerana setiap kali dia memberi ceramah terdapat lebih kurang 20-30 ribu penonton. Jadi kalau diselitkan dengan formula lebih kurang sama, formula yang sama dan juga perkara-perkara yang berkaitan jenayah, saya rasa termasuk Mak Rempit. Saya rasa ini boleh memberi kesan yang baik. Okey, Datuk, itu antara cadangan ataupun pandangan Datuk. Anda juga boleh menghantarkan pandangan anda dan juga cadangan anda juga menerusi bagaimana kita dapat mengambil usaha untuk turut serta dalam mencegah jenayah dan sebagainya. Mungkin pemikiran baru atau idea baru perlu dilakukan. Anda boleh teruskan bersama kami di extraawani.com ataupun Twitter, di Facebook Extra Awani, ataupun boleh menonton siaran ulangan rancangan ini di YouTube Enjoy Awani. Sekian sahaja agenda Awani malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi malam esok. Terima kasih. Terima kasih, Datuk.